Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang berbahagia Tuan Imam, Ketua dan Puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat menyambung semula hadis kita Riyadhus Shalihin. Bulan lepas minta maaf tak boleh lepas. Feri tak mau jalan. Saya tiket pukul 3, dia jalan pukul 7. Maka berehat kita malam itu. Karena ayak kering. Alhamdulillah kita berada di penghujung tahun Masihi 2023. Saatnya masa berlalu, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Kalau kita tak beringat, kita masih dan tak sedang masa dia berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis dia, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak berlaku kiamat sehingga masa jadi dekat. Yataqarrab az-zaman, dekat masa. Maksudnya kita rasa cepat. Lah satu lah bulan 12 dah. Alhamdulillah. Itu di antara yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Masa jadi cepat. Hatta takuna sanatu kasyahr. Sehingga jadilah tahun itu seperti sebulan. Nanti kita setahun rasa macam sebulan. Tengok cermin kita, cermin kita mampu ya pula ada harap baru jadi. Begini dulu. Ada tanah nak kena bayar hasil dah, baru bayar. Jadi lebih kurang betul lah. Jadi cepat. Setahun dirasakan bagaikan sebulan. Wasyahru kal jumu'ah, dan sebulan dirasakan bagaikan satu Jumaat seminggu. Bulan macam seminggu. Cepat. Bulan dah habis. Wasyahru wal jumu'atu kal yaum, dan seminggu bagaikan sehari. Baru sembahyang Jumaat ni, sembahyang pula dah Jumaat dah. Rasa macam sehari. Dan sehari macam sekali nyalaan api. Kita cucuk api, dia menyala pun. Tak ada nak kata apa. Okay, pagi betul-betul ni tak merolok dia. Tak merolok. Malam dia dah. Itulah keadaan yang akan berlaku. Kita rasa Rasulullah bagi tahu 1400 tahun dulu. Pasal apa? Tenda-tenda pasal apa jadi cepat. Adakah jam tu dia bergerak cepat? Matahari dia cepat bergerak, cepat siang, cepat malam. Dah. Sebab dia satu. Nabi juga jawab dalam hadis yang lain. Kata Abu Hurairah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar.
duduk atas mimbar, dan kami duduk di keliling. Mimbar dia ni tentu jangan bayangkan macam mimbar Masjid Aisyah ni tinggi. Dulu mimbar rendah aja. Tambah mimbar yang asal zaman Rasulullah SAW, dia tumbuhi kurma. Kan? Dibuat masjid kawasan tu, kemudian ada pokok kurma depan tu, dipotong tumbuhi kurma tu, dijadikan mimbar. Habis naik tu jatuhlah khutbah. Tu mimbar hak pertama Masjid Nabawi, tumbuhi pokok kurma. Itu yang bila ada satu hamba Allah dia mewakafkan untuk buat mimbar elok sikit kat Rasulullah SAW, maka dibuatlah. Bila buat siap, tinggallah apa tunggu itu. Satu hari Rasulullah nak naik baca khutbah atas tangga mimbar tu, jalan naik. Terdengar suara macam budak-budak menangis. Kayau orang Pulau Pinang. Orang lah kalau kita kayau. Itu kayau. Lepas tu, kita duk cari apa dia budak-budak mana. Rupanya yang kayau tu tunggu khutbah. Mimbar Nabi tu tunggu. Dia sedih pasal Nabi tak duduk atas dia dah. Tak jadikan dia sebagai mimbar. Kata Rasulullah turun mati, pergi gosok tumbuh kurma tu. Baru orang tahu, kata tumbuh kurma tu lah yang nangis. Dia gosok, kata wahai pokok kurma tu, janganlah kau menangis. Kami tak buang, tapi biar duduk di sini dan jadikan dinding masjid pun. Dia riau juga. Rasulullah kata, aku akan minta kepada Allah supaya engkau akan tumbuh bersama dengan aku di dalam syurga. Baru dia senang. Punya kasihnya tumbuh kurma kat Nabi. Kita makan buah kurma, tak sayang kat Nabi, tak tahu nak kata apa. Pokok kurma dia. Jadi lagu tu dah lebih kurang bayangkan mimbar zaman tu. Nabi duduk atas mimbar, sahabat duduk keliling. Nabi kata, inni akhafu alaikum ba'di. Sesungguhnya aku takut apa yang akan berlaku ke atas kamu selepas aku tiada. Aku takut benda ni. Satu benda yang akan berlaku ke atas kamu lepas aku dah tak ada. Apa dia? Yuftahu lahu babun. Dibuka ke atas kamu pintu-pintu kecantikan, keindahan dunia, zinataha. Dimakin dibuka. Keseronokan, keindahan dunia ni dia semakin. Pasal apa Nabi takut? Bila dunia ni semakin elok, semakin seronok, orang semakin alim. Ya. Kita tengok zaman dulu, zaman Nabi telah lapar dah. 50, 60 tahun dulu kan. Pukul 10 boleh tidur orang tak jalan, bukan ada apa lah. Lah tengok, tak tahu siang malam macam kedai. Dulu mungkin 6 tutup dah, tak ada apa dah, yang nak bicara apa, tak ada apa. Hari ini 24 hours. Ada kedai 24 jam supaya tak tutup-tutup, dia tidur mana-mana pun tak tahu. Jadi seronok. Dahsyat lagi main zaman lah ni, kedai duduk dalam rumah. Tidak ada. Kedai duduk dalam rumah masing-masing. Belilah macam mana pun boleh. Shopee. Buka dulu. Saya tengok orang puan ada tengok, tapi saya terfikir. Saya tak kata, lah ni kedai duduk dalam rumah. Dulu kena pergi kedai.
Dah kedai duduk dalam rumah kita. Semua rumah ada kedai. Alik kita. Leka kita. Dulu tak ada apa dia main televisyen. Orang dulu tidur awal, pimpinan pansya tidur dah. Dulu tak dengar apa dah. Tu orang dulu anak ramai. Dia tidur awal. Dulu ada TV pula 2 channel. Yang ni saya ingat. 2 ya. TV 1, TV 2. No? Zaman combat. Steering with moral. Zaman tu. Ya. TV 2 hitam putih. Lah ni pergi tengok berapa channel punya tu ada. No? Tak boleh main pakai internet lupa mati. Dulu pakai belangau besi tu. Dah tu. Ni pakai internet tu. Tak pakai yang tu dah. Mamai hujan apa boleh tu. Berapa channel? Dan banyak ratus lebih. Dulu pukul 12 dia naik kotak-kotak lah habis. Kita giluk dia. Kat 12. Itu contoh Nabi kita. Yufta'u lahu babun. Dibuka ke atas kamu pintu kecantikan dunia, zahratud dunia wa zinataha. Keelokan dan kecantikan perhiasan dunia ni semakin elok, semakin cantik, semakin cantik. Bila dia timbul benda-benda ni, itu yang kita ngalih. Sebulan dah. Setahun dah. Kita tak sedang. Tengok-tengok, masuk tahun ni 60 umur. Bila 45 tu tak sedang. Jadi kita berhati-hati, kerana masa tu yang kata ya taqarraba zaman, masa jadi cepat, bukan pasal perjalanan jam matahari tu lah. Kita akui kalut dengan benda-benda yang duk timbul, yang duk main lagi zaman ni nak berakhir lagi dia main, menyebabkan kita jadi sibuk, jadi kalut. Kira-kira umur banyak dah amalan. Baru nampak. Tu pasal tu Tuhan kata no. Dengan dunia ni ada orang yang balik sampai dekat nak mati pun dia sedang. Dan lepas tu dia kata ke Allah, Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah bagi aku mati lagi. Bila saya sampai masa malaikat nak cabut nyawa dia, dia minta ke Allah, ya Allah bagi saat lagi, ila ajalin qarib, bagi aku hidup saat lagi ya Allah. Pasal apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak buat sedekah, aku nak beramal dengan amal-amal yang soleh. 70 tahun Tuhan bagi itu, dia tak teringat balik sampai waktunya baru sedang. 70 tahun boleh bersedekah, dia tak sedekah. Masuk masjid sampai tersepak, tuan rumah berguling ke pintu. Dia pilihan tu tuan tu pipuh dah. Tapi bila sampai nak mati minta ke Allah, baru nampak wa akum minas salihin, dan aku nak buat amal-amalan yang soleh, yang baik-baik ni ya Allah, bagi saat. Sedangkan Tuhan bagi lama dah. Tapi kenapa? Kerana ujian dunia. Antaranya macam Nabi sebut tadi, dia main keseronokan macam-macam sehingga kita rasa saat kata tengok umur banyak dah, amalan tak ada. Allah jawab kat kawahan minta tadi ni, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak lewatkan kematian seseorang bila sampai ajalnya. Tak bagi masa dah. Lepas tu bagi dah. Lepas tu bila sampai hujung tahun ni kita kena comok-comok, kena penuh sama lah amalan kita yang kita buat, apakah sesuai dengan masa yang telah Allah bagi kepada kita, ataupun dia habis ke mana banyak, ke arah yang menguntungkan kita ke, ataupun yang merugikan kita. Kalau kita tak penuh
Tidak akan hanyut leka terus sampai jadi macam kawan tadi. Wa na'udzubillah. Baik, kita sambung hadis kita, hadis yang ke-114. 114 dalam bab kewajipan suami terhadap isteri. 14 nantilah kita habis apa. Terdepan kita baca tajuk. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. Apa maksud hadis ini? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kamu semua adalah pemimpin. Ini dah. Kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin walaupun tak pernah ambil calon. Semua kita sebenarnya adalah pemimpin. Dan setiap kamu kelak akan ditanya tentang kepimpinannya. Kita hari tak ada nak memimpin negeri, memimpin negara, memimpin apa. Kita memimpin rumah tangga. Itu kawasan kita. Kita jadi yang berhormat di rumah. Tu anak isteri adalah rakyat-rakyat kita memimpin. Adik tak ada memimpin keluarga, kita memimpin diri kita. Allah bagi kaki kat kita, Allah bagi tangan, Allah bagi mata, Allah bagi akal. Kita memimpin anggota yang ada pada kita. Sebab tu kalau kita mengaji tasawuf, dia kata apa? Hati itu raja. Anggota kita yang lain ni adalah rakyat. Hati itu tadi. Kan? Kita petang-petang kaki melangkah pergi kena teh tarik kedai kopi pasal apa? Hati suruh. Kan? Balik dah tukang fikir kat nak maghrib dah. Mandi pakai kain pelikat, baju tuduk belanga, berpiah start mutu main masjid. Hati yang perintah, yang arah kita. Jadi mata apa lagu tu lah. Naik mutu, duduk je tengok dari kanan hati. Tapi kalau tengok ada nyonya lalu dia kata tak perhati, rugi. Tengok hati juga yang semua. Jadi hati, sebab itu dalam tasawuf dia kata hati itu raja yang mendampingi kita. Waktu hati itu penting. Berdasarkan Nabi kata, ala inna bil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah kata Nabi, dalam tubuh badan manusia ada satu ketulan. Apabila baik ketulan itu, maka baiklah seluruh anggota yang selamat. Wa idza fasadat, dan apabila rosak ya, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah jasad dia seluruhnya. Ala wa hiya qalb, ketahuilah itulah dia hati. Mana hati memerintah. Dia nak menentukan tubuh badan anggota dia selamat ataupun tak, bergantung kepada arahan hati itu. Jadi sebab tu Nabi kata lah ini kullukum ra'in,
Tiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Ini yang Tuhan nak tanya masuk ni. No. Tuhan bagi umur ke mana kita habiskan, kita tadbir ke mana. Allah bagi harta ke mana ditadbirkan. Tu hadis, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Belum sempat bergerak tapak kaki Adam di hadapan Allah di akhirat besok, dia akan ditanya beberapa perkara. Satunya an umrihi fima afna. Umur dia guna ke mana? Dia habis ke mana? Kita kena jawab. Kita yang memimpin umur kita. Kan? Wa an ilmihi fima amila fi. Umur ilmu yang Allah Taala bagi, kita guna ke mana? Tahu yang ni halal, yang ni haram, yang ni wajib kena buat. Ini semua kita tahu. Tuhan nak tanya. Nak tengok kita buat apa. Wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqa. Dan tentang hartanya, dia dapat ke mana dan dia belanja ke mana. Ini semua kita akan ditanya. Sebab kita adalah pemimpin yang memimpin benar-benar ni untuk diri kita. Paling walaupun kita tak memimpin dengan kepimpinan yang besar. Baik. Wal amiru ra'in. Ketua adalah pemimpin. Dia kata ketua adalah pemimpin. Kita jadi ketua kampung, ketua, semua ketua lah, wakil rakyat ketua. Kita jaga ada orang bawah yang kita pimpin. Tu dia kata ketua adalah pemimpin. Kemudian warrajulu ra'in fi ahlihi, dan orang laki-laki adalah pemimpin, ketua bagi keluarga di rumahnya. Jaga. So kita akan ditanya, kita tadbir lagu mana. Dan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Kaum wanita, yakni isteri, adalah pemimpin dan penjaga rumah tangga suaminya dan anaknya. Mereka ada juga, dia memelihara rumah tangga suami dia dan sebagainya, anak-anak suami dia dan sebagainya. Oleh itu setiap kamu adalah pemimpin, kata Nabi lagi, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Yang ini yang berat. Dan maknanya apa yang kita buat kat dunia ni, isu Allah nak tanya dari kita suami, kita isteri, kita pemimpin. Kan? Oleh sebab tu buatlah, pimpinlah, bagi senang kita boleh jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Tuhan tanya, bukan dia senang, no? Nampak jadi ketua tu syok lah, tapi tanggungjawab bukan dekat dunia, tapi sampai di akhirat nak kena jawab. Kalau kita ingat kita boleh, silakan. Kalau tak mampu, jangan duk gagah. No? Semua ni nak jadi reba, nak jadi punca, kita kena berdiri lama di padang mahsyar itu. Saya nak tanya, tak boleh lepas ke? Padang mahsyar pula bukan lagu padang bola. Padang yang begitu panas, terik. Kita baca hari itu ada orang yang peluh dia sampai buku lali dia, sampai ke lutut dia, panas. Lagi lama berdiri di padang mahsyar, lagi azab. No. Siapa dia yang berdiri lama ni? Orang yang kena banyak kira bercara, yang dia buat tadi tu kat dunia. Kalau pimpin elok, no, ada rumah tangga, kita pimpin isteri elok, taat kepada Allah, no. Anak-anak kita didik jadi anak-anak yang soleh, yang baik. Tak banyak untuk jawab kita, no. Tapi kalau tak tanggungjawab, isu ni ada hari kita akan ditanya balik. Jangan buat mudah. Ada isteri dengan dia tak sembahyang pun tak kata apa, dia tak kelumbur pun tak kata apa.
Jangan esok kita tak kena jawab. Nak kena jawab di depan Allah Ta'ala. Tegur. Dia kata tegur dah ustaz. Dia lawan balik. Tegur isteri, semayang lah mu'ahang. Bila dia nak semayang, dia nak boleh itu dah. Allah mu'ahang pun tak sunani itu lah. Baru tu semayang. Dia lawan pakat-pakat berelok. Sebab kita akan ditanya balik di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tumpang hidup masih boleh berbetul. Kita silap. Tapi kalau silap sampai ke mati tak ada berbetul, ini berat. Ada anak, itu amanah Allah dan kita hendaklah memelihara dia. Muttafaqun alaih, maknanya hadis ni hadis Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu dipanggil muttafaqun alaih di ujung hadis. Kalau tuan-tuan jumpa, mana hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Pengajaran hadis 1. Setiap manusia diberi tanggungjawab mengikut kedudukan masing-masing. Besar kedudukan kita, besarlah tanggungjawab. Kecil-kecil lah. Yang kedua, semua tanggungjawab yang diamanahkan akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Bukan dekat dunia. Mati habis selesai dah ada. Mati ini hanya berakhir kehidupan dunia. Dan kita sedang memulai kehidupan akhirat. Habis semua. Yang habis kehidupan dunia dah. Tapi kita baru nak masuk episod kehidupan akhirat. Yang ketiga, Islam mengajar umatnya supaya benar-benar beramanah dengan tanggungjawabnya mengikut lunas-lunas yang diharuskan. Berhati-hati dalam kita mentadbir apa yang menjadi amanah. Diri kita menjadi amanah Allah kepada kita. Anak isteri kita menjadi amanah kepada kita. Suami, rumah tangga dia yang kita jaga sebagai isteri itu adalah amanah. Semuanya akan ditanya. Hadis 115. Wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi falta'tihi wa in kana 'ala tanur. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasan. Daripada Abu Talq bin Ali radhiyallahu anhu, Abu Ali, daripada Abu Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami memanggil istrinya untuk menunaikan sesuatu hajatnya, hajat suami panggil isteri, maka hendaklah ia segera datang sekalipun ia sedang memasak. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Ni kita tentang baca tajuk kewajiban suami terhadap isteri. Apa yang isteri kena buat. Nabi kata dalam ini, bila suami panggil, dia kena main kat suami. Walaupun tengah masak, tinggal biar dia hangit. Tapi yang lelaki tu pun kena pandai kiak sama, tak kira nak makan apa. Kawan tengah goreng duduk pisang dia bagi. Lari main. Hangit habis belanga-belanga. Tapi maksudnya kena tinggal pi dekat suami. Tu sampai tu kewajipan seorang isteri terhadap suami. Jangan duduk nangis. Orang nak masak nasi sikit baru panggil. Kita duduk ketiak dulu. Tapi suami itu pun fikir-fikir lah nak panggil pun. Kawan tu buat gulai santan pun tak boleh lagi dia panggil dah. Tu suami gila pun. Bagilah semua kena selesai semua dulu. Timbang masalah. Pengajaran hadis, isteri dikendaki menunaikan suatu hajat suami apabila ia minta. Makna utamakan hak suami.
hajat suami ni dulu daripada yang lain-lain. No? Jangan duk balik main maju cerita Firauni. No? Madu 3. Ini dia boleh main maju, yang lelaki dia dulu cari baju tak jumpa, duk dia apa balik tak layan apa semua. Cerita Firauni ni, tuan-tuan kalau kita tengok nasihat dia cukup mendalam. Betul dengan agama dia tunjuk mana boleh, mana tak boleh. Di sebalik itu pengajaran. Tengah saya tengok apa nama Latifah, suami tu Jemen, dia tak peduli, dia duduk dengan kawan-kawan dia lagi. Dia tunjuk ini perbuatan yang tak baik. Kan? Utamakan suami. Lepas tu nikah ligan dengan bab-bab tua tu. Yang kedua, apabila isteri dipanggil untuk melakukan suatu hajat, maka hendaklah ia segera melakukannya. Dia kena taat sampai itu. Jaga tengah malam. Kan? Laki dia kata tengok Toi ni nak makan bubur kacang. Dia kena buat. Nyok tak ada. Dia kena panjat nyok. Dia ikut lagu tu lah. Pokok nyok buat. Tapi kalau ada laki dia ni laki 3 suku namanya. Ada tengah malam P3 suruh pun buat bubur kacang. Contoh adalah kena taat perkara baik. Baiklah, satu lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Dia daripada Abu Hurairah pula radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sekiranya boleh, kata Nabi, aku menyuruh seseorang tunduk kepada seseorang. Kalaulah boleh Allah bagi kat aku ni, boleh suruh seorang tu tunduk kepada manusia, kan? Sujud kepada manusia. Nescaya akan aku suruh kaum wanita, yakni isteri, supaya tunduk dan patuh kepada suaminya. Antas juda tu makna sujud, tapi dia terjemah sini tunduk. Tapi tak boleh. Mana boleh manusia sujud kat manusia? Tapi Nabi kata, kalaulah boleh, aku nak suruh isteri ni sujud kat lelaki dia. Sampai lagu tu. Kan? Kena taatnya isteri kepada suami. Tapi tak bolehlah. Kan? Kita hanya sujud kepada Allah. Waktu Nabi kata, kalau boleh, lau kuntu amiran. Kalau boleh aku nak suruh. Aku boleh suruh seseorang tu sujud kepada seseorang, aku nak suruh isteri ni sujud tunduk kepada suaminya. Maksudnya tingginya darjat seorang suami. Dan rawahu Tirmizi, meriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih. Kata dia hadis ini hadis hasan lagi sahih. Tinggi martabat hadis, tak boleh dipertikaikan. Jadi isteri-isteri janganlah buat tak ketahuan kepada suami. Sebab Nabi kata, kalau boleh dia sujud, aku nak suruh dia sujud. Tapi tak boleh sujud kat manusia. Nah, abang kata begitu tinggi darjat suami di sisi isteri. Pengajaran hadis. Satu, Islam menyuruh kaum wanita supaya taat kepada suami mereka. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia adalah berpunca daripada kepatuhan isteri kepada suaminya. Bahagia. Kan? Pasal dia driver satu ya. Dalam rumah tu. Cuba buat ferry driver ada 2. Belah ni ada. Sama-sama jalan. Nak pergi ke mana ferry tu? Lelong kata. Kita jilat sebalik. Jadi biarlah satu saja. Yang seorang lagi tu pembantu, bagi pandangan. Keputusan suami yang buat. Isteri boleh bagi pandangan, bukan tak boleh cakap apa. Kan? Isteri suami nak beli PA suami. Beli boleh kata
Ibu awal belilah banyak pintu sikit, kita cucu pun ramai kat ni main. Dan boleh kita sedia dalam tu, bukan macam dulu kita aja doa dia bagi banyak. Tapi tak boleh paksa suami yang buat keputusan. Yang ketiga, penghormatan isteri terhadap suami sampai ke peringkat sujud, tetapi sujud tidak harus dilakukan kepada yang lain daripada Allah. Sebab tu nanti kita kalau boleh aku nak suruh, tapi dia tak boleh. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'ati matat wa zawjuha anha radid dakhalatil jannah. Allahu akbar. Senang orang buat nak masuk surga. Daripada Ummu Salamah, isteri Nabi juga, Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana wanita, yakni isteri lah, yang meninggal dunia sedang suaminya redha terhadapnya, nescaya ia akan masuk ke syurga. Kan? Kita duduk kat TV, tiba-tiba isteri meninggal, dia pun pergi, suami pun redha, dia ni orang baik, taat pada aku, apa semua, dia pergi dengan keredaan suami, maka Nabi kata dia akan masuk syurga. Nabi kata, jadi nak dapat syurga, carilah keredaan suami, kan? Jangan doa dia berkeli. Takut tengah-tengah berkeli mati. Bini lagi tengah marah kat dia mati. Jadi malanglah. Kan? Nabi kata, imra'atun matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana isteri yang meninggal dunia sedang suaminya redha terhadapnya, nescaya dia akan masuk ke syurga. Kita pun tuan orang lelaki janganlah ikut sangat, kesian juga isteri kita, walaupun ada benda tak baik nak cari sesuatu kata elok, mana nak ada macam kita bercerita lah. Tapi bila dah lebih baik kita redha, maafkan kesalahan dia, dan supaya dia dapat syurga. Nak beringat, jangan kita marah kat bini sampai dia mati, kita duk cerita ke orang tak puas hati kat bini, kesian saja. Berilah keredaan kepada dia, maafkanlah kesalahan dia, sebab dia bergantung juga kepada keredaan suami untuk seorang isteri nak dapat syurga. Pengajaran hadis, kita baca pengajaran di bawah. Suami yang redha terhadap isterinya yang telah meninggal dunia membolehkan isterinya dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang kedua, isteri-isteri hendaklah melakukan suatu perkara yang diredai oleh suaminya. Hak suami tak suka, jangan duk-duk buat. Yang ketiga, setiap sesuatu yang hendak dilakukan oleh seorang isteri hendaklah dipersetujui oleh suaminya. Suami kata jangan pergi, tak usahlah. Suami dia kata tak payah belilah, tak payahlah. Itu maksudnya. Dan nak beli juga pandai-pandailah bujuk, kan? Sampai dia mau. Begitu. Yang keempat, keizinan suami atas suatu perkara yang dilakukan oleh isterinya adalah menunjukkan keredaan suaminya. Kan? Itulah tanda-tanda keredaan suami bila dia setuju. Bila ada dua hari yang tak ada dua habis tahun depan lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.